Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Kata Muhammad. Kata Muhammad bin Ali Tirmizi, Tirmizi. Boleh baca tiga situ dah. Baca tiga. Tirmizi boleh baca, Tirmizi boleh baca, Tirmizi pun boleh baca juga. Boleh baca tiga baris ta tu. Sebab ingat sikit nama orang jangan baca tak tukar lu. Kadang-kadang setengahnya tafsir At-Tibri. Ada orang kata tafsir Tibri, tafsir At-Tabari, bukan At-Tibri. Ada orang MA. Tapi baca nama orang salah lagi. Yang itu orang nama Muslim, kita ke baca Muslim, murid demo tu. Ali ke baca Allah. Murid demo hey Allah, mai konista. Ali, bukan Allah. Kalau kena demo murid dah. Hey nama Ibrahim, orang panggil Ibrahim. Faham ke dah hai? Orang letak molek-molek. Tapi jaga dah betul nama tu, kena beringat sikit. Kata Muhammad bin Ali Tirmizi radhiyallahu anhu. Tu orang panggil jumlah khabariyah lafzan, insyaiyah ma'nan. Jumlah radhiyallahu anhu tu. Dengan maknanya Allahumma, demi Allah, ya atau ya Allah, redha olehmu daripada Muhammad bin Ali Tirmizi tadi. Ada setengah-setengah yang bagi rahimahullah di makiyah tu juga dengan makna khabariyah lafzan, insyaiyah ma'nan. Rahimahullah tu Allahumma arhamhu, dengan makna lagu tu, ya Allah, beri rahmat olehmu akan dia. Tu jaga dah. Habis itu. Dia kata lagu mana Muhammad bin Ali Tirmizi tu, dia kata bermula sembahyang itu semaya tu Imaduddin. Apa dia Imaduddin? Tiang agama. Semaya tu tiang agama. Kalau kita mendirikan sembahyang, dengan mana kita tu menghidupkan agama. Kalau kita tak semaya, berartinya kita tu meruntuhkan agama. Dengan sebab semaya itulah tiang bagi agama. Kalau tak semaya agak seolah-olah agak tiang agama saat ni tu tak ada tiang. Semacam rumah tak ada tiang, boleh duduk tak? Perabang hak sebelah atas ni nak lekat lagu mana? Nak duduk tak leh ngah. Di makia tu juga agama, kalau tak semaya berutuh agama kita. Islam tu. Jaga. Dan ialah sembahyang tu. Dan ialah sembahyang tu yang pertama tu, yakni perkara yang pertama yang difardukan dia akan perkara tu Allah Ta'ala atas segala muslimin. Itu sembahyang. Kecok sikit dah. Jadi kecok sikit ibarat ya. Tapi tak ada gapo dah tu. Hengah bangar dah. Tu. Tengok dah. Dan ialah sembahyang tu yang pertama, yakni perkara yang pertama yang difardukan dia akan sembahyang tu Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala. Fardu tu atas segala muslimin, atas segala orang-orang muslimin, itu sembahyang. Jadi kacau sikit kan. Itu sembahyang. Nak ayat katanya hak awal-awal hak yang Allah Taala fardu di atas segala orang yang muslimin tu semaya. Tu nak situ ya. Batu kalau demo nak boleh likung sikit, tak ada gapo kalau tak buai apa tak apa dah molek dah ibarat ni. Tapi jadi kacau sikit. Dia nak hak nawi bunyi sedaknya lagu ni. Dan ialah sembahyang tu yang pertama, yakni perkara yang pertama yang difardukan dia akan sembahyang Allah Ta'ala, fardu tu atas segala muslimin. Sekat tu sedap. Ataupun nak buat lagu ni boleh. Dan yang pertama, kita tak sabuh ialah. Dan yang pertama, apa perkara yang pertama yang difardukan dia akan perkara tu? Hak mula-mula sekali
fardu oleh Allah Ta'ala atas segala muslimin itu sembahyang. Tu baru sedap dengar, baru orang faham. Jadi tak kecok yang barat dia panggil. Faham tu kan? Habis itu bermula sembahyang itu berhadap Allah Ta'ala atas segala hamba-Nya, hamba Allah Ta'ala. Apa makna? Apa maksud? Bermula sembahyang itu berhadap Allah Ta'ala, yakni telah memperwajib oleh Allah Ta'ala. Tu makna berhadap. Memperwajib oleh Allah Ta'ala, tu berhadap dengan makna mewajib. Mewajibkan oleh Allah Ta'ala atas segala hamba-Nya, hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mewajibkan sembahyang tu. Yang menurunkan une-une kata bahawasanya semaya tu wajib ialah Allah Ta'ala. Bukan Rasul, Allah Ta'ala. Hak yang turun une-une, hukum tu dengan mana une-une rakyat dah dulu. Hukum tu dengan mana keputusan. Yang menurunkan keputusan kata bahawasanya semaya tu wajib ialah Allah Ta'ala. Wa apa tu Allah Ta'ala wajib semaya di atas segala hamba? Dengan makna ataupun apakah sebab Allah Ta'ala tu berhadap semaya saat itu atas segala hamba? Supaya berhadap segala hamba itu kepadanya, kepada Allah. Berhadap tu di dalam rupa kehamba. Molek dah ibarat kita tu. Dengan sahabat kita duduk semaya, kita semaya saat itu, kita saat itu berhadap kepada Allah di dalam rupa kehamba. Orang panggil mengabdikan diri kita saat itu kepada Allah Ta'ala. Tu dah. Tu jadi supaya berhadap tu ilak pada kata berhadap Allah Ta'ala atas segala hamba-Nya. Tu ilak situ. Namun nak cari ilak tak temu tu tepat ilak dia supaya tu. Kerana gapo Allah Ta'ala berhadap semaya saat itu atas segala hamba-Nya, yang atas segala hamba-Nya, supaya berhadap segala hamba itu kepadanya, kepada Allah. Yakni supaya menerima hamba itu akan sembahyang. Tu dengan makna tu. Yakni supaya menerima hamba itu akan sembahyang, menerima tu dalam rupa kehambaan. Di dalam rupa kehambaan. Menerima ataupun berhadap tu dengan keadaannya hamba saat itu, dengan keadaannya tazallul. Dalam semaya kita tu nak ada rupa tazallul. Kita berhadap diri kita saat itu, mengabdikan diri kita untuk Allah Ta'ala saat itu dalam rupa, dalam keadaan tazallul dengan sahabat kita semaya tu. Gapo dia tazallul? Yakni merendahkan dirinya, diri hamba. Merendahkan diri hamba saat itu kepada Allah Ta'ala. Itu orang panggil tazallul. Kalau orang tak semaya kau tak ada lah ni. Ada dah ni. Tak ada lah rupa tazallul kepada Allah Ta'ala dengan sebab tazallul ni dia duduk dalam semaya. Jaga dah. Orang panggil merendahkan diri kepada Allah Ta'ala tu, duduk di dalam semaya. So cuma supaya dengan kita nak minta satu-satu perkara ke orang. Kalau pergi masuk mengadap orang besar saat itu, duk cekok pinggir, tak ada merendah diri. Adakah dia nak wi permintaan kita saat ni? Wi tak? Hak nak wi sikit-sikit tak wi langsung. Budak ni masa mana mata duk liuh-liuh, duk cekok pinggir nampak mata. Tak usah minta lah. Minta dia tak wi. Dengan sahabat, kita tu pergi nampak samseng dah, tak itu. Jadi nampak tak ada merendah diri ke dia. Nak bagi orang, buat mata. Jaga. Orang panggil tak ada rupa merendahkan diri. Dia makia tu juga Allah Ta'ala. Jaga dah. Jangan duk lawan dia. Merendah diri kepada dia. Tu dengan mana? Suruh kita tu semaya. Semaya dia jumpa lah dengan perkara-perkara lagu ni. Habis itu. Dan tasalluman. Kita remo lah. Kita remo. Tasliman ke tasalluman? Tasliman pun tak ada apa. Dan tasliman atas pada kata tazallulan. Allah Ta'ala mempuji semaya di atas kita saat itu, supaya kita saat itu berhadap kepada Allah Ta'ala di dalam rupa kehambaan dengan keadaan tasliman. Apa dia tasliman? Yakni menyerahkan dirinya, diri hamba bagi Tuhannya, Tuhan hamba saat itu. Nawi kita tu menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Tu orang panggil taslim, serah diri.
Masa mana dia nampaknya dalam masa kita akad takbir tu. Akad takbir bukan Allah Akbar, akad tangan naik tu. Akad tangan tu rupa taslim dah. Orang panggil taslim di situ. Serupa dengan orang jahat. Orang pencuri manakala polis pergi. Dia nak serah ke polis awak lagu mana? Polis kata tahu bede, tahu pista haduk dia mau tu. Kalau batu mari sini. Kalau kita masuk pergi dengan rupa tak akad tangan, dia tak harap lagi tu. Harap polis harap tak? Tak harap dengan siapa tak serah lagi tu. Polis tak harap, polis pun bimbang takut ada bedil lagi di dalam poket dia. Kadang-kadang kena bedil lah. Sampai itulah manakala kita serah diri, lagu mana dia tu baik? Dia tu baik akad tangan apa? Akad tangan. Jalan pergi cari polis sana tu. Tu orang panggil taslim. Taslim. Di maki itu juga kita dengan Allah Taala. Supaya tu duk akad tangan dalam semaya tu. Rupa tu orang panggil rupa taslim. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jaga dah. Habis itu. Dan tabazzulan ada pula dalam semaya kita saat itu. Semaya kita tu keluar dengan keadaan tabazzulan, yakni hina kita saat itu terhadap Allah Taala, terhadap Tuhan kita. Dan takhadduan di alas maya ada juga ni atas pada nu lagi nu atas pada tazallulan. Jadi itu hak wajib semaya di atas kita buat supaya kita berhadap kepada Allah Taala tu di dalam rupa kehambaan dengan keadaan takhadduan, dengan keadaan yakni dengan khadu', dengan khadu'. Apa dia khadu'? Yakni cenderung hati kita tu kepada Allah Taala. Cenderung hati kita kepada Allah Taala tu orang panggil khadu'. Manakala hati kita cenderung kepada Allah Taala, kita berasa nak buat taat. Manakala hati kita cenderung kepada Allah Taala, kita memperkenankan seruai-seruai Allah Taala. Dan manakala hati kita cenderung kepada Allah Taala, kita cari jalan untuk nak dapat keredaan Allah Taala. Tu manakala hati kita khadu', manakala kita saat itu khadu' kepada Allah Taala. Serupa dengan kita cenderung kepada seorang perempuan. Kita cenderung kepada seorang perempuan, kita cari jalan walau bagaimanapun untuk nak dia tu reda ke kita, nak dia tu kasih kita. Nampak dah? Di maki itu juga kita dengan Allah Taala, manakala kita khadu' kepada Allah Taala, kita cari jalan macam-macam jalan untuk nak dapat keredaan Allah Taala dan untuk taat kepada Allah Taala dan untuk terima suruhan-suruhan Allah Taala. Jaga dah. Sampai kalau orang kasih kepada seorang orang tina cenderung kepada seorang orang perempuan, dia suruh naik batannya, ujian tak ujian khabar lagi. Untuk apa? Karena kita saat ni tu istijabah li amriha. Kerana kita saat itu terima bagi suruhan dia untuk supayanya nak dia tu reda kepada kita, nak dia tu kasih kepada kita. Kalau orang tua kita suruh tak naik tu ujian pokoknya tu licin. Tapi kalau gawe kita suruh kerabat berat, jaga tu. Apa dah? Habis itu lah. Dan takhasyu'an di dalam semaya kita tu ada pula takhasyu'an. Apa dia takhasyu'an? Yakni dengan khusyuk. Semaya kita tu ada dengan khusyuk. Gapo kita royak dah dulu khusyuk. Tetap anggota zahir dan anggota batin. Itu orang panggil khusyuk nama dia. Pengal Allah Taala firman di dalam Quran katakan wa aqimis salata li zikri wala takun minal ghafilin. Dan hendak diri olehmu akan sembahyang dan jangan adalah kamu tu minal ghafilin daripada golongan orang-orang yang lalai. Wa emonya dia tinggal semaya langsung, wa emonya dia semaya tapi hati dia tu duk lalai. Jangan kamu ada daripada golongan orang-orang semacam ni yang lalai di dalam semaya ni, jangan. Anaknya khusyuk, tetap hati kita dan tetap pula anggota zahir, anggota batin, anggota zahir. Tergerti tu dah. Orang panggil khusyuk ni tetap anggota zahir dan tetap anggota batin. Anggota batin tu kena di atas nama, kena di atas hati kita tu. Situlah tempat tilik Allah Taala, hati tu. Jaga dah. Dan taraghuban di dalam semaya kita saat itu ada pula taraghub. Taraghub gapo? Yakni gemar dan suka.
Ni payah nak boleh perasaan ni hari ni. Nak boleh puasa gemar, nak semaya semata suka kepada semaya, payah. Jaga dah, payah. Perasaan ni nak boleh ni payah. Dan tamallukan. Tengok di dalam semaya kita pula ada tamalluk. Tamallukan yakni rindu dendam. Rindu dendam. Tu duk rindu semua kepada semaya. Ni orang panggil hubbul haqiqi hang. Ni duk rindu tak tukar lu. Jaga dah. Rindu dendam. Nawi ada perasaan rindu ni kepada semaya, kepada Allah Ta'ala. Itulah orang panggil hubbul haqiqi. Faham dah? Jaga dah. Habis itu. Tengok. Betul yang nak tafsir tu dah. Maka wukuf itu. Ni yang nak goyak ni. Wukuf gapo? Yakni menghendaki ia. Yakni tu menghendaki ia musannah. Dengan kata wukuf tu. Berdiri itu. Tu. Wukuf-wukuf ni berdiri itu rupa tazallul. Kita duduk berdiri tu rupa tazallul. Rupa gapo? Rupa kita merendahkan diri kepada Allah Taala. Nampak dah hang? Pengah kita mengadap orang besar hang. Kita tak duduk selalu hang dah. Duduk selalu ke tak? Dia tak suruh duduk lagi, kita pergi duduk. Orang panggil buruk akhlak. Tak itu. Orang debel, orang besar tak ada duduk lagi. Kita masuk pak tu duduk selalu. Orang panggil tak ada rupa merendah diri di situ. Mana kalau dia kata fadal, duduk. Baru boleh kita duduk. Tu jaga dengan sebab tu lah wukuf tu orang panggil rupa tazallul. Dan takbir itu rupa taslim. Kita takbir Allahu Akbar setakat tangan naik tu orang panggil rupa taslim, mengaku di situ ataupun menyerahkan diri. Dan sana dan tilawah. Sana ni baca doa iftitah. Jagalah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Hingga suk doa iftitah tu. Orang panggil sana. Apa dia sana? Memujikan Allah Ta'ala. Memuji kepada Allah Ta'ala. Itu orang panggil sana. Dan tilawah itu. Tilawah ni baca kita dalam semaya tu. Seperti kita baca Fatihah. Tu orang panggil tilawah. Sanak dan tilawah itu rupa tabazzul. Rupa tabazzul. Hak dia raya tadi. Dan rokok itu rupa takhaddu'. Kita rokok kepada Allah Ta'ala tu rupa takhaddu'. Dan sujud itu rupa takhasyu'. Kita sujud tu rupa takhasyu'. Apa takhasyu'? Yang ni khusyuk, tetap anggota zahir dan anggota batin. Dan julus itu rupa tagarrub. Kita duduk tu rupa tararrub, yakni gemar dan suka. Cuba demo perhati tengoklah. Perhati tengok. Kalau orang tak gemar dia tak duduk. Kalau demo nak nampak selalu nanti perhati selepas kita ni setagi. Selepas baca kitab musalli ni. Kalau hak tak ada tararrub kepada kita mata jurumiyah, dia tak duduk. Dia tu ubik ke selalu dah. Orang panggil nama tu dengan sebab dia tak duduk sebab nama. Dengan sebab tak ada taraghuban, tak ada gemar dan tak ada suka kepada kitab mata jurumiyah dengan sebab dia tak erti. Kalau dia faham dia kacau duduk. Nampak dah? Kalau dia tu gemar, kalau dia tu suka. Nampak dah? Akhirnya dia pendek katanya kalau dia tak duduk tu jelah tu. Dia tak gemar. Kalau orang gemar kita jalan pergi ke tepi-tepi jalan dengan kawan-kawan kita duk kecek bunyi menyakut weh ni duk kecek set-set ni duk kecek. Kalau kita gemar, nah cara kita masuk duduk sekali dengan dia. Kalau kita tak gemar terus selalu dah. Faham dah hang? Jaga tu. Nampak tu hang dah? Habis itu. Dan tasyahud itu rupa tamalluk. Kita baca tasyahud tu. Hak tu rupa tamalluk. Dia baca tahiyat tu lah. Rupa tamalluk, rupa rindu dendam. Habis itu dah. Habis. Maka berhadap segala hamba kepada Allah Ta'ala dengan itu. Tengok. Maka berhadap segala hamba Allah Ta'ala, segala hamba berhadap kepada Allah Ta'ala dengan itu, dengan tazallul, dengan taslim, dengan tabazzul, dengan takhaddu', dengan takhasyu', dengan taragub, dengan tamalluk. Sekalian hak sebut saat ni tu. Tabazzul, tazallul, tasallum dan tabazzul, semua tu
kita buat apa lagu tu? Berhadap buat apa dengan rupa semacam tu? Supaya berhadap Allah Subhanahu wa taala atas mereka itu, atas hamba san itu dengan tarahum. Nak kepada at-tarahum. Habis itulah kita duk tazallu kepada Allah Ta'ala, duk tasallum kepada Allah Ta'ala, tabazzu kepada Allah Ta'ala, takhaddu' kepada Allah Ta'ala, taragub tamallu, nak kepada tarahum Allah Ta'ala. Gapo? Yakni menghendaki ia musannah dengan kata tarahum tu, dengan berhadap Allah Ta'ala atas mereka itu dengan kasihannya, kasih Allah Ta'ala. Ni dengan rahmat Allah Ta'ala, nak kepada rahmat Allah Ta'ala. Siaplah Allah Ta'ala terhadap kita dan buat baik Allah Ta'ala terhadap kita ni. Habis tu duk kaca sujud, duk kaca rokok pada Allah Ta'ala tu, dan lembutnya Allah Ta'ala kepada hamba saning tu. Dia lazim daripada Allah Ta'ala lembut ni, Allah Ta'ala nak buat baik dengan kita. Tu orang panggil dengan mana lazim, yakni buat baiknya Allah Ta'ala terhadap hamba yang semaya. Faham? Sebab tu duk kaca tazallu tabazzu tak ni tu. Nak kepada tarahum ni, nak wi Allah Ta'ala tu redha kita, nak wi Allah Ta'ala tu kasih belah kepada kita, nak wi Allah Ta'ala tu lemah lembut dengan kita. Manakala ada perkara tu, dia lazim daripada tu Allah Ta'ala tu buat baik dengan kita. Tengok. Dan berhadap tak kita terima. Dan berhadap dan diterimanya Allah Ta'ala dan hapekan kepada Allah Ta'ala. Manakala kita ada rupa-rupa tadi, jadi kita saat itu hape kepada Allah Ta'ala, maka tiada sesuatu daripada pekerjaan agama yang terlebih besar daripada ini, daripada semaya ni tak ada lah. Tak ada lah. Hak yang terlebih besar daripada pekerjaan agama daripada semaya tak ada lah. Daripada ini, yakni daripada sembahyang tak ada lah. Dengan sahabat dalam semaya tu cukup dah. Nampak hina sungguh orang panggil mengabdikan diri kita saat itu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jagalah. Habis itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang itu nur. Tengok tu. Bermula sembahyang itu nur. Jagalah. Semaya itu nur. Manakala kita semaya ke, boleh kita menjauhkan daripada benda-benda yang tidak baik, daripada benda yang keji dan benda-benda yang mungkar. Dengan sebab semaya itu ada bagi dia nur. Semaya itu ada nur, boleh memimpinkan kita daripada benda-benda yang bahaya. Supaya kereta waktu malam, kalau tak ada cahaya, tak ada lampu ke, 7 barit lah. Apa dah? 7 barit pergi tak sampai sekilo, tak ada sampai 100 meter. Jatuh barit berat dia kata kereta dia tu. Dengan sahabat kaca pergi juga boleh gelap, tak ada lampu. Dia maki itu juga kita orang tak semaya ni, orang hak tak ada semaya tu. Dia pergi kata. Apa dah? Berasa nak tujung lubang ni, tujung. Berasa nak tujung lubang ni, tujung. Ni orang panggil tak ada nur, tak ada pemimpin dia, pemandu dia tak ada. Jaga dah. Semaya itu adalah nur. Dengan sahabat Nabi pernah sabda, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa-siapa yang menjagakan ataupun yang mengekali di atasnya, di atas sembahyang, adalah ia semaya bagi seorang saat itu nur. Semaya itu sebagai nur. Dan semaya saat itulah yang menajahkan seorang daripada seksa-seksa di dalam kubur dan lepas daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semaya jugalah yang jadi burhan, jadi dalil, jadi saksi bagi kita yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jaga. Sebab itulah sabda Nabi sepatah dia tu tak suat dia tu. Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Betul hak akhir hadis ni, siapa-siapa yang tak menjagakan semaya, orang ni serta dengan apa? Dengan Qarun, dengan Haman, dengan Firaun. Tu. Jaga dah hak akhir hadis ni. Sebab itu jaga. Semaya tu nur. Cuba tengoklah, perhati tengok sendiri dah. Di muka orang hak semaya dah tak sama dengan muka Cina tu. Muka walaupun orang Islam tu hak mengekali di atas semaya tu dia hitam.
Semacam keling kita kata hitam dia semacam keling tapi putih tu sahabat Cina tu sahabat habis putih. Sekalipun tak sama tu muka dua tu. Orang panggil di muka Islam hak mengekali atas maya saat ni tu ada nur bagi dia. Muka Cina saat ni tu tak ada nur. Walaupun putih cuci pun tapi nur tak ada. Cuci tu suku. Masalah suku tapi tak ada nur. Jaga lebih-lebih lagi orang hak ada tanda dahi ni. Hak ada tanda dahi dengan sebab dia banyak sujud kepada Allah Taala. Tapi jangan duk sekelai buat tanda tu. Kadang-kadang setengah pada setengah tu kelai buat buh minyak panah jadi hitam dahi. Ayaknya cari. Tak ada pasal-pasal. Supayanya nak we orang kata dia tu rajin semaya tu ya. Nak we orang kata dia rajin semaya. Sekelai hitam minyak panah pun ok lah. Nak we jadi bekas di dahi tu. Nak we jadi hitam. Supaya nak we orang kata rajin semaya. Pada mana tu baik kerana Allah Taala ikhlas? Tak ada lah ikhlas tu baik ria di situ. Kalau kayu-kayu makan bubuk kacau semaya, tak ada balas. Jaga. Hai, payah dah. Dia banyak pesan manusia ni. Banyak bad kalau saya kata banyak bad. Banyak pesan. Kadang-kadang pesan ni. Bukan serupa manusia semua tu. Jaga dah. Sabit tu kena jaga. Sebab itulah Nabi saat ni tu kacau semaya hingga bekak kaki-kaki. Kita ni siapa serbai kaki pun tak penuh ya dah. Siapa 8 rakaat ataupun 12 rakaat sekali semaya pun tak penuh. Nabi dengan siapa bekak kaki-kaki semaya. Dengan sebab dia lazat. Dia dapat kelazatan. Dapat rahsia semaya Nabi tu. Sabit kita tak boleh lagi rahsia-rahsia semaya. Usaha supaya dapat rahsia semaya. Baru lazat. Mana kalau kita dapat kelazatan dalam semaya, seolah-olah kita saat ni tu dapat syurga di dalam dunia. Syurga dunia. Payah nak boleh syurga dunia dengan semaya ni. Kita selalu faham kat syurga dunia tu benda lain je lah. Hanya banding tak perut perempuan macam-macam. Habis itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan senantiasa Allah berhadap atas hamba dengan muka Allah. Selerak sini jangan duk faham betul-betul dah. Jangan duk faham betul-betul ni. We pandai pusing sikit. Senantiasa Allah berhadap atas hamba dengan muka Allah. Ini orang panggil kinayah daripada memberi rahmat. Ni senantiasa Allah berhadap atas hamba-Nya dengan muka Allah tu di sini ni orang panggil kinayah daripada Allah Taala tu memberi rahmat kepada hamba. Witi molek tu. Itu orang panggil berhadap Allah dengan mukanya atas hamba. Orang panggil sini kinayah daripada Allah Taala tu memberi rahmat kepada hamba-Nya. Senantiasa Allah Taala tu memberi rahmat kepada hamba dia tu selama berkekalan ia seorang di dalam sembahyangnya semaya seorang. Selama mana kita dok mengekali di atas semaya, selama itulah Allah Taala tu beri rahmat kepada kita. Jauh daripada murka dan jauh daripada marah dia. Habis itu. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mendirikan muka Allah. Pula dah ni. Tuhan tak ada muka jaga dah. Tuhan tak ada muka semacam muka dengan mana anggota yang maklum. Jaga wirti molek. Kita tak sabar hasil ni gimana masa. Nanti bahas dalam Baqarah. Dalam Baqarah. Betul dalam kitab ni ada kita salah di awal Di awal-awal kitab musalli itu. Di awal-awal kitab musalli itu hak kita bahas tentang bismillah tu. Kita kata kitab Baqarah. Bodoh demo tu lah. Teracah lidah. Kitab Baqarah. Jaga dah. Baqaratul Amani. Tu teracah lidah tu. Baqarah. Kita pun boleh baca. Namun dia kata kita tak boleh baca kitab tu. Nama kitab tapi kita sebut dalam tu kitab Baqarah. Baqarah tu lembu. Jaga. Tu lu royak dulu tu lama tu teracah lidah dengan cepat-cepat. Sampai tok guru hak ceromak dia tak seh rekak, tak seh. Ya ada dengan banyak-banyak kita duk kecek ni kadang-kadang salah. Nampak dah hang. Tok guru hak warak-warak dia tak seh rekak suara dia. Nak ngaji mari sini. Jangan tapi tu dia tak berkat nak ngaji dengan CD. Dia tak sama kita musyafahah. Ngaji di depan lagu ni tak sama. Jaga dah. Tengok.
Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mendirikan mukanya apa? Ini orang panggil kinayah daripada Allah Taala ambil peduli. Tu, mendirikan mukanya tu. Dengan makna yakni Allah Taala ambil peduli. Bahasa demo lagu tu juga akhirnya. Ambil peduli. Ambil berat. Buat amat-amat ti. Tu. Ataupun ambil peduli kepada seseorang kamu, selama ada berkekalan berhadap ia seorang saat itu atasnya atas mayat. Selama mana kita saat itu duk mengekali di atas mayat, selama itulah Allah Taala tu duk ambil berat dengan kita, peduli dengan kita. Tu jaga. Supaya kita dengan orang tua kita lah, kalau kita tadi tak pakai perkataan dia, tak kata hak dia tak buat perkara hak dia suruh, orang tua kita kadang-kadang tak peduli dengan kita. Dengan sebab kita tak peduli dengan dia. Ngerti peduli tak? Jaga nah. Dan kerana inilah kerana penama. Dan kerana inilah kerana sebenarnya Nabi senantiasa Allah berhadap atas hamba dengan mukanya selama berkekalan ia di dalam semayanya. Tu. Dan kerana inilah kerana sebenarnya senantiasa Allah berhadap atas hamba yang ngesuk tu. Adalah semaya sangat banyak faedahnya semaya. Tu. Semaya itu sangat banyak faedah semaya, yakni di dalam negeri akhirat. Lagi ia semaya membukakan bagi hati, lagi ia sembahyang membukakan bagi hati bagi orang yang kepapoan. Tengok, dia buka hati orang yang kepapoan dengan semaya ni, dengan semaya. Orang yang sesak jadi kaya dengan semaya ni. Habis tu kita minta maunah, kita minta dalam masjid. Lepas tu kita pergi minta dalam masjid saat ni dia tak wis selalu dia kata ba'da solah. Tengok tu. Selepas semaya. Mana kalau semaya orang panggil dia buka kekayaan. Jalan-jalan hak sesak tu sepak tu bek luar, buka jalan kekayaan di dalam semaya kita. Sampai arak mana kalau kita pergi nak ambil maunah di satu-satu masjid. Dia tak wis lalu dia kata ba'da solah, selepas maya, aku bagilah. Mu tunggu sebentar. Nampak dah hai? Tengok tu dengan semaya tu dia buka jalan-jalan ke papoan. Baru tu cuba kita tengok tok guru pondok. Tok guru pondok ngajar ada hasil tak ada hasil lain. Duk ngajar, duk nama saat ni tu tak ada hasil gaji, anak murid gaji kepada tok guru tu tak ada. Baru tu duk makan ambil mana tok guru tu? Mewah lebih pada kita lagi. Apa ni? Kadang-kadang tanah 4-500 hektar, kereta masih deh orang beli hadiah ya. Kadang-kadang rumah 2-3 lapis tok guru. Dia buat kebun bila tak pernah buat kebun. Tapi nak koyak kata mana kalau dia ambil akhirat, dunia tu dengan automatik dia turut belakang. Dengan automatik dia turut belakang dunia tu. Kalau kita semata-mata berhadap kepada akhirat, dunia dia turut belakang dengan automatik. Tak sabimbang. Tengok tok guru. Tak ada. Hak ngaji 13 tahun, 14 tahun, syahadah tak ada. Dengan sahabat ni nak buat tak ada syahadah. Tak ada. Nak kata marhalah BA ke, MA ke, magister ke, tak ada. Sebab tu jaga. Dengan semaya ni boleh buka ke papoan. Jaga. Tapi nak yakin lah, semaya kita pun semaya yang boleh mencegahkan daripada fahsyat dan mungkar. Lama kata kita duk bohong tu. Dia buat dalil atas diri demo tak jadi. Oi, kawan duk semaya ambil dia umur 15, gila ni umur 25 dah. Duk sesak lagi, tak ada dapat buka lagi. Cek tengok semaya demo tu dulu. Jangan gaduh kata kita. Cek tengok semaya demo tu dulu setara mana. Boleh ke tak mencegahkan daripada fahsyat dan mungkar. Jagalah. Dan yang mempunyai daruri, atas dan ni atas pada kata kepapoan. Dengan maknanya lagi ia sembahyang membukakan bagi hati bagi orang yang mempunyai daruri. Pia orang yang mempunyai daruri daripada ahli qulub, daripada ahli tasawuf. Tu orang panggil ahli qulub. Semaya itulah yang membukakan mata-mata hati bagi ahli qulub ni. Maka muliakan akan mereka itu ahli qulub. Jadi mulia, orang mulia dia. Tak kalau mendirikan sembahyang, tak kalau dia tu mendirikan semaya, mulia dia lagi orang mulia kepada dia. Maka hilang pada hatinya, hati ahli qulub, ahli tasawuf tu daripada tiap-tiap yang digemanya,
tiap-tiap hak ia gemar hilang, dan yang disuka nyonya ahli qulub hilang juga. Hilang tu baik habis. Tu baik nama situ zahid. Jaga dah. Dan hilanglah daripada hatinya hati ahli qulub, daripada itu akan segala yang dikasihnya yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala hilang habis. Hilang tu baik habis. Duk gemar kepada kereta Mercedes hilang, duk gemar kepada tanah kebun hilang, duk gemar kepada tanah pitu hilang, duk gemar kepada perempuan yang sebegitu cantik hilang habis. Malaikat tinggal ya Allah taala. Allah tu ya. Ni nak wis apa martabat ni payah ni. Nah. Tak. Daruri yang mempunyai daruri. Ni kena daripada bayar. Daripada ahli qulub, iaitu sek-sek ahli tasawuf. Dan kerana inilah, kerana mana? Ramai tu rojak molek nama tak erti. Dan kerana inilah, kerana sembahyang sangat banyak faedahnya. Tu situ. Dan kerana inilah, kerana sembahyang sangat banyak faedahnya. Situ jumpa tak? Kerana semaya tu sangat banyak faedah dia tu. Firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Jaga dah. Kalau tak salah dalam surah Taha ayat yang ke-132. Kalau salah tak kena. Wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Jaga dah. Suruh olehmu akan ahli kamu dengan mendirikan sembahyang. Allah Ta'ala khitab ni. Suruh olehmu akan ahli kamu dengan mendirikan sembahyang. Kita kena suruh ahli-ahli kita dan diri kita sendiri itu dengan mendirikan sembahyang. Hak ning sebelum daripada kita tu nak suruh jiran-jiran kita dan nak dakwah seluruh umat kepada semaya. Di segi adab kita kena suruh diri kita dulu semaya dan kena suruh ahli-ahli kita dulu dengan sembahyang. Jaga tu. Itu di segi adab. Mana beza dah? Adapun di segi hukum syarak, sama ada diri kita semaya, ahli kita semaya ataupun tak semaya, diri kita semaya ataupun tak semaya, wajib kita kena menegahkan orang daripada meninggal semaya. Orang yang lain lagi tu, daripada jiran kita dan umat-umat sekalian ni, wajib kita kena tegah dia tu daripada tinggal semaya. Itu di segi hukum syarak. Di segi adab tak dapat tidak daripada kena molek diri kita dulu dan kena molek anak buah, anak daripada ahli-ahli kita dulu, barulah kita boleh suruh jiran semaya, boleh suruh orang-orang lain semaya. Nampak ke dah? Itu di segi adab. Dengan sebab di segi adab kalau diri kita tak semaya, kita suruh orang semaya. Dia nak kata lagu mana kita dia tu duk tak pernah semaya. Aku nampak setahun sekali dia semaya. Ai dua angin wak motor agak suruh kawan semaya. Tengok. Itu di segi adab. Nampak dah? Tapi di segi hukum syarak, wajib kita kena suruh dia tu semaya. Orang hak jiran lagi tu. Nampak? Ialah itu juga, di maki itu juga orang hak buat maksiat. Kita akan contoh seorang hak yang minum arak. Wajib dia kena menegah orang saing-saing dia yang minum arak tu daripada minum arak. Di segi hukum syarak, wajib dia kena tegah kawan dia hak minum arak semacam dia tadi. Dia tu duk minum arak, tapi wajib juga di atas dia tu tegah kesaing dia hak yang minum arak. Dia duk zina, tapi wajib juga dia kena tegah saing dia tu daripada zina. Itu di segi hukum syarak. Mana beza? Adapun di segi adab, kena molek diri kita dulu kena jauh diri kita daripada berzina, menjauhkan diri kita daripada minum arak, barulah kita boleh tegah orang daripada berzina, barulah kita boleh tegah orang daripada minum arak. Kalau kita tegah orang daripada minum arak, jangan minum arak, tu tuai duk minum, di segi adab orang panggil menyalahi adab. Faham? Jaga. Sebab itulah kata syair, dia kata kena la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun 'alaika iza fa'alta 'azim. Jaga. La tanha an khuluqin. Jangan kamu tegah. La tanha. Jangan kamu tegah an khuluqin daripada satu-satu perangai, daripada satu-satu kelakuan,
Wa ta'tiya mislahu, padahal engkau mendatang seupamanya. Mu dak buat lagu tu, lepas tu mu tegah orang benda tu tak sewi buat. Dia dak buat, dia tegah orang. Hak ni tak boleh di segi adab. Supaya orang kepala botak jual ubat tumbuh rambut. Duk elak pakarlah ubat kawin. Kalau demo pakar ubat kawin, siapa habis siapa 3 botol kawin wani kat liking, tumbuh habis rambut demo tu. Tu kepala botak. Pia nak beli hang. Nampak dah hang? Ada kau orang nak beli? Coba tengok dulu hang, boleh jadi tak sekung dengan dia. Ubat dia jual tu boleh jadi tak sekung dengan dia sampai kepala dia botak. Coba terah tengok kita ni. Nampak dah hang? Pendek kata, orang kepala botak jual ubat tumbuh rambut, di segi adab orang tak beli. Orang tak beli. Enak je nak beli kan ubat dia ni pelesu cerak ni. Kalau ubat molek sungguh kepala dia tak botak kan. Ni duk lebar, bang duk istihabah, bang kalau dia pakai sampai 3 botol kawin ni kat liking, hingga tumbuh rambut demo. Tu kepala botak. Ada segi adab orang tak beli. Jaga dah. Tapi tu kita nak menegah orang kalau dari segi adab, kena lepas dulu diri kita saat itu daripada zina, barulah boleh tegah orang daripada zina. Lepas dulu diri kita daripada minum arak, barulah boleh menegah orang daripada minum arak. Adapun di segi hukum syarak, sama ada kita minum, wajib kita kena tegah orang sayang-sayang kita daripada minum arak. Ataupun diri kita dok zina, wajib juga kita kena tegah sayang-sayang kita daripada zina. Itu di segi hukum syarak. Wi pandai beza tu. Pandai beza dah. Jaga tu. Ya tak sama sikit hang tu di segi adab dengan di segi hukum syarak. Jaga habis itu. Dan soba iyo sore atas sembahyang. Kena kita saat itu soba di atas sembahyang. Tu. Soba. Geti hang soba hang. Ya soba ada 3 hang. Soba atas bala, dan soba atas maksiat, dan soba atas taat. Kalau soba atas bala orang panggil nama hang. Bahasa Melayu kita orang panggil nama soba atas bala. Jagalah soba tu ada 3. Soba atas bala, soba atas maksiat, soba atas taat. Tengok sambung dah. Dan soba iyo sore atasnya atas sembahyang. Kena soba. Soba tu mengajak dah ada 3. Soba atas bala, soba atas taat, soba atas maksiat. Kalau soba atas bala tu orang panggil ok. Jangan bahasa kita dia mau panggil ok dak Kelantan. Kawan berat ni, demam sakit teruk ni. Kita kata ok sikit Rasulullah pun orang lagi rasul, lagi nabi, dia tu ada sakit-sakit teruk pada kita lagi. Ok sikit Dia lah dah gitu dak? Tu orang panggil soba atas bala tu nama dia ok. Kalau soba atas maksiat orang panggil nama. Orang panggil nama. Orang panggil patah. Tu soba atas maksiat. Patah. Soba atas maksiat patah dah. Patah daripada maksiat. Itu orang panggil soba atas maksiat. Kalau soba atas taat, nama orang panggil? Orang panggil tebang. Dia mau kecek tebang ke tak tahu. Ayo bahasa malas maya tebang sikit tu. Orang panggil soba atas taat ni tebang. Kalau soba atas maksiat orang panggil apa? Orang panggil patah. Kalau soba atas bala orang panggil ok. Dia lodah orang mau kata ok sikit ok sikit dia lodah soba dah tu. Nampak ni dah. Kami pintakan kamu, tiada kami pinta akan kamu rezeki, kami yang memberi rezeki akan kamu. Tu. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Mana gapo? Tiada kami pinta akan kamu rezeki, kami yang memberi rezeki akan kamu. Sebab itulah aku duk suruh kacau mung semaya sangat tu. Kalau mung tu nak kepada rezeki, semayalah. Ni rezeki nak, semaya malah. Tu. Rezeki nak, semaya malah. Bila orang nak bagi sepuluh dengan kita dengan mak pak kita 2 ibu bapak kita Kalau kita buat dia tu hang kena tebas di situ sikit hang selalu orang suka tebas sikit ya kita tebas habis sutih bukit. Kalau duk rupa lagu ni hang wani kat liking, kalau mu minta mutu ke tua mu beli kereta hang. Jaga tu. Tapi jangan syarat orang tua ada duit lah. Kalau nak kapal dia beli duit lagi hang.
Nak kapal 10 juta tu boleh beli Tengok tu. Berani jamin. Kalau kita buat dia tak suruh lagi kita pergi buat tu. Ikut nak hai. Percaya hamba lah. Kalau orang tua kasih kita siapa tangga tu. Ni dak. Orang tua suruh pergi melepas sikit perak tak ikut lain malah. Pas bila nak tu jalannya minta 10 riyal dia tak bui kadang-kadang minta 10 riyal ya wis riyal ya. Tengok tu. Sebab itu di maki tu juga Allah Taala rezeki nak tapi semaya malah. Semaya malah tak ada arah kawan nak wui demo malah. Sebab itu duk apa semua tu. Kadang-kadang mari rezeki tak berkat 3 hari habis licin. Jaga dah. Ai payah dah. Maka sebenarlah bahawa adalah ia salah ia semaya tu tepat sejuk mata hati hamba Allah yang arifin. Sejuk mata hati hamba Allah yang arifin semaya tu tepat bagi sejuk mata hati hamba Allah yang arifin. Dan dengan dia dengan solah dengan semaya tu tetap mata hati hamba Allah yang arifin. Yang arifin ni yang kena ia akan Allah Ta'ala. Hamba Allah Ta'ala yang kena mereka itu akan Allah. Hamba tu tetap mata hati dia tak kalau dia tu semaya. Jadi tenang hati, tak rusing, tak serabut, tak jadi gelah gesah. Tengok. Iaitu gapo? Tetap mata hati. Klik situ ni. Iaitu tetap mata hati tu ibarat daripada suka. Tu orang panggil tetap mata hati tu ibarat yakni tuturan. Satu cakap daripada suka. Tu orang panggil tetap mata hati dan kesenangan dan sempurna nikmat. Tu orang panggil tetap mata hati dan lazat dan manis yang hasil padanya pada semaya. Ni orang panggil tetap mata hati. Tetap mata hati itu dengan maknanya suka. Dia lah semaya dapat suka dia, dapat kesenangan, dapat sempurna nikmat dengan sebab kita semaya dan dapat lazat-lazat kemanisan di dalam semaya kita tu. Sehingga muafakat dan berjinak-jinak dengan diri seorang. Sehingga muafakat ni sehingga jadi tabiat. Tu muafakat. Dengan makna semaya kita selalu mengekali semaya itu sehingga muafakat, yakni sehingga jadi tabiat dan berjinak-jinak dengan diri seorang saat itu. Mana kalau nak semaya selalu dah tak jadi liar orang panggil. Payah kita ni duk liar. Bangun kadang-kadang bangun nak semaya cerak-cerak tu bangun pergi lekat duk depan tu lekat sejes situ. Tu baik duk luar isap rokok lekat pula 15 minit. Tu bangun nak semaya cerak-cerak. Jadi duk liar lagi. Lagu mana sepengah ayah rumah kita? Kalau ayah sini jinak-jinak kita kata makan tak payah mana dah. Ayah rumah kita kadang-kadang je liar. Nak makan saat ni pitah roti kopak orang. Dia pergi lekat, dia pergi boleh mana tu? Mana kalau dia masuk di hotel lekat kaki duk. Tak nyawa dah, letih dah. Manusia dengan ayah. Amak roti kopak orang. Tu pun kena katil lagi. Kalau seorang tak ada. Tengok tu benda liar. Kita semaya nak sebuah bagi kita duk setara ayah liar tadi. Payah nak panggil mari tu. Nak panggil mari. Kadang-kadang cerak-cerak dah nak pergi pitah dia tu. Nyegi kot lain berat lagi. Jaga dah. Tu naknya kita mengekali di atas semaya tu sehingga jadi tabiat. Dan berjinak-jinak dengan diri seorang semaya tu. Tetapi hak ni bersalah-salah ia lazat. Klik pada lazat. Lazat tadi. Bersalah lazat sebab bersalah-salah dengan martabat kelakuan dan makam mereka itu hamba Allah Ta'ala. Dengan sahabat orang ni makam dia setara ni, orang ni makam dia setara ni tak sama boleh kelazatan kemanisan hak dia dapat oleh semaya tu tak sama dengan sekira-kira makrifahnya makrifah seorang saat ni dengan sekira-kira ilmu dia. Orang hak ilmu banyak dia dapat kelazatan semaya tu banyak. Orang hak ilmu sikit dia dapat kelazatan semaya tu sikit. Lalu itulah dia kata likulli syakhsin darajah. Bagi tiap-tiap seorang itu ada darjah dia. Orang hak darjah tinggi dapat kelazatan banyak. Orang hak darjah rendah dapat kelazatan semaya itu sedikit. Begitulah. Sikit lagi dah. Riwayat daripada Budansos itu. Budansos sebelum daripada riwayat. Dan riwayat daripada Hasan radhiyallahu anhu.
bahawasanya tak ada rajak lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyo tu orang panggil al-hal wa syan, tak ada rajak di mana-mana, nyokote bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sabda lagu mana? Upama sembahyang 5 waktu itu, 5 waktu semaya hak kita makruf tu, Zuhur hingga Asuk tu, seumpama sungai yang deras pada pintu seseorang kamu. Seumpama sebuah sungai yang deras di hadapan pintu seorang kamu, lagi banyak airnya, air sungai tu banyak. Memandi ia seorang kamu pada sungai itu tiap-tiap hari 5 kali. Kalau tak mandi lagi kau teruk mana? Air mari duk cari kita dah duk derah di depan kita, tak mandi lagi kau teruk nah. Tengok. Betul kita turun mandi di dalam sungai hak yang deras di depan pintu rumah kita tu 5 kali sehari semalam. Maka apa yang tinggal atas seorang saat itu daripada kuratnya, Kurat ni jenis penyakit kata itulah, kurat badan. Tapi hak yang dimaksud di sininya kekotoran, benda-benda cemar tu. Dia kata maka apa yang tinggal atas seorang saat ni, atas tubuh pada seorang tu daripada kuratnya, daripada kekotorannya, jawabnya tentu tak tinggal langsung benda-benda hak cemar, benda-benda kotor di atas tubuh dia saat ni tu. Tak kalau dia mandi 5 kali sehari semalam di dalam sungai tadi. Tengok deh. Yakni bahawasanya sembahyang. Nyo tu klik kepada sembahyang. Yakni bahawasanya sembahyang 5 waktu itu menyucikan daripada segala dosanya, dosa seorang, tiada tinggal satu dosa malaikat diampunkan akan dia akan dosa. Kita semaya 5 waktu sehari semalam itu menggugurkan dosa kita dan menyucikan dosa kita, tak tinggal satu pun malaikat Allah Taala ampun habis. Malaikat dosa yang besar-besar lah hak ni tak dapat tidak, maka berkandak ia dosa yang besar-besar tu kepada taubah. Hak kata gugur dengan sahabat semaya dan gugur dengan sahabat ambil air semaya tu dosa kecil. Kalau dosa besar tak dapat tidak daripada kita tu kena taubah. Kena taubat kepada Allah Ta'ala. Ni habis itu sikit lagi. Dan riwayat daripada Ubadah bin As-Samit, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 sembahyang ini, 5 semaya hak makruf itulah, difardu Allah akan segala hamba. Allah Ta'ala fardu akan segala hamba. Maka barang sesiapa mendatangkan dengan dia dengan semaya hak 5 waktu hak tu fardu tu sempurna, iaitu dengan ikhlas dan tiada dikurangkan haknya hak semaya. Hak semaya gapo? Yakni rukun-rukun dan syarat-syarat semaya. Itu hak. Rukun-rukun dan syarat-syarat semaya. Tak ada kurang rukun, tak ada kurang syarat, lagi kita mendatangkan semaya itu sepenuh dengan ikhlas, ada khusyuk, ada tawaduk. Hak mana? Hak yang mengurangkan dia akan semaya tu. Kalau kita mendatangkan dengan sepenuh semaya kita, lagi tak kurang semaya kita tu daripada hak, adalah bagi seorang pada Allah janji Allah bahawa memasukkan dia akan seorang itu ke dalam syurga. Tuhan janji nak memasukkan dia tu dalam syurga kalau dia tunaikan semaya sepenuh, lagi mencukupkan dengan hak-hak dia. Ada. Hei. Syurga ni aku ada tak pergi sekarang lah ni. Tanya saya lama siapa sejarah aku duk ngajak. Syurga ni aku ada ke tak sekarang? Muk suka jawab muk? Tak ada. Ada. Jaga syurga dan neraka tu di sisi kita ahli sunnah wal jamaah sudah ada dah sekarang. Mana dalil? Uiddat lil kafirin. Lil kafirin gapo? Syurga neraka disediakan untuk orang kafir tak itu? Neraka uiddat lil muttaqin, disediakan akan dia syurga tu lil muttaqin, bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. Kalau kita bahas lagu mana disediakan ni berartinya benar tak ada dah. Tak itu.
Kalau tak ada lagi orang tak panggil sedia. Sedia dicedehkan berartinya benda tak ada dah. Perhes itu pun padah dah. Kata bahawasanya syurga dan neraka tu sudah ada dah sekarang. Tapi menjalani oleh setengah-setengah daripada Mu'tazilah kepada bahawasanya syurga saning dan neraka tu belum ada lagi. Hak ni Mu'tazilah nah. Dia kata syurga dan neraka tu belum ada lagi. Dengan sebab kalau Allah Ta'ala menjadi dah sekarang learning, dia kata sia-sia saja. Dengan sebab belum guna lagi. Tak guna lagi learning. Jadi sia-sia. Apa dah? Nak rakyat kata karuk-karuk dia pun ada alasan juga. Nama alasan dia sia-sia. Kalau Tuhan mengada dah sekarang learning, tiba-tiba syurga neraka tak guna lagi learning. Jadi sia-sia ada dia learning. Tu, dah alasan dia sia-sia tu. Nak rakyat kata orang karuk, orang jahat pun ada alasan juga cara-cara dia. Faham tak? Betul syurga neraka ni kekal. Orang panggil kekal aridi. Kekal aridi. Apa kekal aridi? Kekal dengan sebab Allah Ta'ala menghendaki nak dia tu kekal. Jaga kekal dengan sebab Allah Ta'ala menghendaki nak dia tu kekal. Tu orang panggil kekal aridi. Itu di segi syarak. Adapun pada hukum akal, pada akal kita syurga neraka tu harus kekal, dia tu harus. Boleh jadi kekal, boleh jadi tak kekal. Itu di segi hukum akal. Jaga Tapi manakala datang janji Allah Ta'ala kata khalidina fiha, Allah Ta'ala janji kata kekal mereka itu padanya, pada syurga atau pada neraka tu kekal lagu tu, dengan kita tilik kepada janji ni, jadi syurga neraka tu kekal. Orang panggil kekal nama kekal akli yang aridi. Kena naik setangga lagi. Tadi pada hukum akal tu harus boleh jadi kekal, boleh jadi tak kekal. Tetapi manakala datang janji Allah Ta'ala kata bahawasanya syurga neraka tu kekal, kita naik setangga lagi. Daripada harus pada akal tu jadi nama jadi kekal aridi yang kekal akli yang aridi. Faham itu? Jadi orang panggil kekal aridi syurga neraka tu. Tapi jaga syurga neraka tu bukan kodeng. Namun pakai kodeng tu baru semacam kita ni, dia tu ada awal semacam kita. Semacam makhluk ada dia tu ada awal, bukan sedia. Lama nak pergi sedia tu bukan sedia. Ada baginya awal tetapi tak ada baginya akhir. Tak ada baginya akhir tu kekal di situ. Orang panggil kekal aridi. Kekal Allah Ta'ala, kekal zati, tak sama tu. Tu jaga situ sikit ke. Dan barang sesiapa meninggalkan dia akan sembahyang dan meringankan dia akan semaya dengan haknya hak semaya. Dengan makna dia tak buat semaya, dia tinggal langsung semaya, ataupun dia semaya tapi semaya dia tu tak mencukupi rukun dan syarat, orang tak panggil semaya juga lagu tu. Tiada baginya bagi seorang tu pada Allah Ta'ala itu janji. Allah Ta'ala tak ada janji gapo-gapo dengan dia. Manakala tak janji, jika dikehendaki dikasihikan dia. Jika dikehendaki kasih akan dia, dikasihankan dia. Maka jika dikehendaki seksa, diseksanya. Tengok, orang panggil insya'a ghafara wa insya'a azaba. Sekiranya kalau Allah Ta'ala menghendaki nak ampun, Allah Ta'ala ampun. Dan sekiranya kalau Allah Ta'ala menghendaki nak menyeksa akan dia, Allah Ta'ala seksa dia. Dengan sahabat dia tu tak datang janji. Faham dah? Tak ada janji pada orang ni. Faham dah? Habis kat tu. Sikit kira. Dan lagi sabda Nabi SAW bahawa seseorang laki-laki sesungguhnya ia seorang laki-laki itu sembahyang, dan kesalahan seorang laki-laki itu dihantarkan di atas kepala seorang laki-laki. Orang dengan kita, orang ada dosa. Manakala kita nak semaya saat itu, kita sebelum semaya nak masuk semaya itu, semaya dosa kita tu yang ambil tok atas kepala. Ambil tok di atas kepala. Maka tiap-tiap sujud gugur kesalahan laki-laki tu. Sekali sujud jatuh sah. 2 kali sujud jatuh 2. Gugur turun dosa-dosa kita tu hingga habis. Besar semaya ni. Besar semaya. Sampai tu jagalah. Dan gugur segala kesalahan seorang tak ni tu gugur bih. Dengan sebab belum kita semaya apa-apa kita nak masuk semaya ni tu, dia ambil kesalahan kita tok patah di atas kepala. Manakala kita sujud dalam semaya tu, dia gugur terus sehingga habis dosa-dosa tu. Habis itu. Ketahui oleh kamu, hei orang yang berkehendak kemenangan. Wallahu a'lam.